kapal LCS pertempuran yang kecundang. Bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan bekas timbalannya Liu Chintong dalam kenyataan bersama. Mereka berpendapat kenyataan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein bahawa Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai atau Littoral Combat Ship LCS bukan sesuatu yang baharu. Projek LCS telah dianugerahkan kepada Boston Naval Shipyard pada 16 Disember 2011 dan kontrak perjanjiannya ditandatangani pada 17 Julai 2014. Kapal pertama yang sepatutnya siap dibina daripada sejumlah 6 kapal ialah pada April 2019. Hakikatnya sehingga hari ini iaitu 3 tahun daripada tarikh ia sepatutnya siap. Tidak ada sebuah kapal pun yang telah dibina. Kata Muhammad dan Chintong, kontrak asal LCS bernilai 9 bilion ringgit. Ia merupakan salah satu projek yang terbesar oleh kerajaan Malaysia. Dalam laporan siasatan khas yang diketuai Tan Sri Amrin Buang, dalam projek tersebut sebanyak 5.94 bilion ringgit telah digunakan dan daripada jumlah itu tidak diketahui ke mana perginya 1 bilion ringgit, ujar mereka. Menurut Muhammad dan Chintong, pada 11 Februari 2020, mereka berdua bersama dengan Tan Sri Amrin telah memberi taklimat kepada Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kami memberitahu Perdana Menteri bahawa projek itu akan diteruskan serta cara bagaimana ia boleh diteruskan dan mencadangkan supaya orang-orang yang disyaki dalam projek itu sebelum ini perlu disiasat dan dihukum. Sehubungan dengan itu, pengumuman Hishamuddin bermakna tiada apa yang baharu kerana ia sama dengan apa yang kami cadangkan pada tahun 2020. Kedudukannya sama sahaja seperti dahulu. Cuma ia menyedihkan kerana Tentera Laut Diraja Malaysia telah membuang masa selama 2 tahun tanpa boleh menggerakkan projek yang sepatutnya diteruskan sebelum ini, tegas mereka. Untuk meneruskan projek LCS, bekas Menteri Pertahanan dan timbalannya mencadangkan supaya 4 langkah segera dilaksanakan iaitu: pertama, laporan Jawatankuasa Siasatan, Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin didedahkan kepada umum sekarang agar rakyat dapat melihat sendiri apa yang telah berlaku dalam projek LCS sebelum ini. Kedua, Menteri Kewangan dan Menteri Pertahanan perlu bersama-sama mendedahkan kepada umum kos-kos tambahan yang diperlukan untuk meneruskan projek LCS ini. Ketiga, Menteri Pertahanan perlu mengumumkan garis masa yang baharu untuk projek ini kerana pembinaan kapal yang pertama sudah terlewat 3 tahun tanpa ada sebarang tanda bila ia akan siap. Dan keempat, Jawatankuasa Kira-kira Negara PAC diminta membentangkan laporannya kepada Parlimen secepat mungkin. Sebelum ini, rakyat diberitahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka 3 kertas siasatan isu perolehan kapal LCS. Kononnya SPRM menghadapi kekangan dalam siasatan ke atas dakwaan unsur rasuah dalam isu berkenaan. Menurut perkongsian video oleh sebuah portal berita, Timbalan Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusari Yahya berkata dokumen sudah lama kerana kes itu bermula pada 2009, 2010 dan 2011. Beliau berkata SPRM juga perlu menjalankan siasatan melalui bantuan bersama dalam perkara jenayah untuk berurusan dengan syarikat dan entiti asing. Kelakar, kes One Malaysia Development Berhad, One MDB juga bermula pada tahun 2009. Tetapi SPRM berjaya menyiasatnya walaupun banyak entiti asing yang terbabit, antaranya International Petroleum Investment Company IPIC di Abu Dhabi dan Goldman Sachs di Amerika Syarikat. Namun, siasatan boleh dijalankan apabila ada komitmen yang tinggi oleh SPRM dan peguam negara. Justru, apa bezanya One MDB dengan kes LCS? Sebelum ini, Carian Jom Channel mendapati firma Rematel dalam kenyataannya pada 21 Januari 2013 mengaku menerima sebahagian kontrak untuk melengkapkan peralatan kapal LCS dengan 12 radar kawalan kebakaran dan 6 sistem elektrooptik untuk 6 kapal LCS Malaysia. Daripada paparan beberapa portal di internet, Kuwait nampaknya tidak ada masalah dengan kontrak pertahanan negara berkenaan bersama Rematel. Tetapi, mengapa perolehan kapal LCS di Malaysia kecundang sebelum bertempur? Justru Jom Channel menyokong kenyataan Muhammad dan Chintong. Siasatan diperlukan tanpa alasan yang tidak masuk akal. Hasil siasatan pula mesti didedahkan kepada awam. Rakyat bukan bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.